بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita membahaskan kitab Al-Mukhtasar, Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafidh Ismail Abul Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullah. Baik, yang mana kita sebelum ni kita berhenti pada pembahasan berkenaan dengan syaitan dan juga jin dan syaitan, penciptaan jin dan juga syaitan, kisah berkenaan dengan jin dan syaitan. Baik, ada beberapa perkara lagi yang perlu kita sentuh berkenaan dengan penciptaan jin dan syaitan, dan juga perkara yang berkait ataupun fitnah yang didatangkan oleh jin dan syaitan, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Baik, jadi antaranya lagi adalah apa disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah berkenaan dengan riwayat-riwayat yang dinukilkan dari Nabi SAW dan juga para sahabat salafus salih. Itulah antaranya yang kita dah sebut sebelum ni, contohnya gangguan-gangguan, was-was, ya, bagaimana bentuk was-was yang didatangkan oleh syaitan. Kemudian kita tengok lagi hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan fitnah ataupun syaitan. Baik, jadi kita berhenti kat sebelum ni dekat hadis yang berkenaan dengan baik, kita hari tu kita tertinggal sikit apa tu berkenaan dengan baik, kalau kita tengok di sini apa perintah supaya kita memohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan jin dan syaitan. Baik. Kemudian kalau kita tengok di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam bab khalqul jan wa qissati syaitan ni membawa riwayat berkenaan dengan doa yang sabit dalam sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW apabila hendak masuk ke dalam khala, tempat buang hajat, maka Nabi SAW akan membaca a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Baik, kata ulama, isti'ad min dhukrani syayatin wa inasihim. So Nabi mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan-syaitan, baik yang jantan ataupun yang betina. Baik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, wa man atal ghaita falyastatir, fa in lam yajid illa an yajma'a kathiban min ramlin falyastadbirhu, fa inna asy-syaitan yal'abu bimaqa'idi bani Adam, man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj. Hadis ini berkenaan dengan adab ketika kita qada hajat. Itulah apa kaitan dengan ujian ataupun gangguan ataupun fitnah syaitan. Baik, kalau kita tengok balik hadis riwayat Imam Ahmad ini, Nabi SAW kata, barang siapa yang mendatangi al-ghaita, ini tempat buang hajat, itulah dia buang air besar, man ata al-ghaita. Ya.
Baik. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan apa? Apabila seseorang man atal ghaita, maka hendaklah apa? Wa ma falyastatir, hendaklah dia apa dia falyastatir di sini maksudnya hendaklah dia maksudnya hendaklah dia menutup apa dia kawasan ataupun apa kita kata kejap tengok balik hadis ni. Hadis ni kita tertinggal minggu lepas. Sana nak tengok balik dia punya riwayat ni. Maksudnya hendaklah dia jadikan apa ada penghalang. Falyastatir maksudnya jadi penghalang. Baik, hadis ni dia dalam konteks kita kata kalau seseorang itu qada hajatnya dekat tempat yang maksudnya di ketika zaman Nabi SAW tu tak ada macam kita lah tandas dalam rumah kan, so dekat luar rumah. So sebab itu dia berbeza lah kefahaman, maksudnya kita tak boleh faham lah maksudnya hadis ni dalam konteks apa dia macam apa di zaman kita sekarang ni maksudnya kita ada tandas. So tandas tu memang dah ada sitar. Tandas kita sebenarnya dah ada dinding kan. So tak perlulah kita kata. Sebab tu dalam hadis ni disebutkan fa illam yajid illa an yajma'a kathiban min ramlin falyastadbir. Barang siapa yang tidak dapatkan sitar penutup, maka hendaklah apa? Dia mendapatkan apa kalau dia mampu untuk apa? Tak mendapatkan apa gundukan pasir. Kathiban min ramlin. Yang ni kathiban min ramlin maksudnya macam something yang nak bagi apa susah juga kalau kita nak semua hadis ni nak bagi faham tu memang mencabarlah. Ya jemaah kathiban min ramlin ni maksudnya kita letak kampit pasir maksudnya untuk apa? Untuk dijadikan sebagai penutup ataupun penghalang. Kan? Falyastadbir dan maksudnya apa lakukan ataupun kita sini hendaklah dia apa? Melakukannya. Fa inna syaitan yal'abu bimaqa'idi bani Adam. Kerana sesungguhnya syaitan mempermainkan tempat duduk anak Adam. Wa fa'ala faqad ahsana, siapa melakukan hal tersebut maka dia telah melakukan kebaikan, jika tidak dia pun tidak berdosa. Wa man la fala haraj. Maksudnya di sini hadis ni kalau kita tengok riwayat Imam Abu Daud, Ibn Majah, hadis Thawr bin Yazid. So, kita kena tengoklah hadis ni macam mana ulama faham hadis ni. Tapi secara umumnya kalau kita nampak hadis ni nak bagi tahu dekat kita bagaimana kita adab kita ketika kita membuang hajat, qada hajat. Maksudnya syaitan ini dia akan poinnya di sini Ibn Katsir nak bagi tahu, bukan nak bagi tahu tentang hukum hakam qada hajat ini secara spesifik, tetapi nak bagi tahu macam mana kita kena berusaha untuk menutup aurat dan juga menutup kawasan ataupun menutup pandangan manusia daripada melihat aurat kita. Itu poin dia. Poin yang paling penting lah sebab kita nak bagi tahu. Sebab itu Nabi kata man atal ghaita falyastatir. So, maksudnya kita kena sebab apa? Sebab kat sini dari satu sudut daripada kita tengok perlindungan yang kita minta sebelum kita masuk ke dalam tempat buang hajat ni adalah minta lindung daripada syaitan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjauhkan diri kita daripada pandangan manusia. Maksudnya sebab itu Nabi SAW qada hajat maka Nabi akan cari tempat yang jauh daripada pandangan manusia. Dan kemudian tertutup, maksudnya kawasan yang dia tak mampu dilihat lah, maksudnya menjaga aurat kita.
Baik, sebab tu kalau kita dalam konteks kita sekarang ni mungkinlah kita boleh katakan kita maksudnya kita contoh sekarang ni macam tandas awam kan. Tandas awam ni so kita kena hati-hatilah, maksudnya kena hati-hati. Kita sekarang ni kita kata orang takut dengan kamera apa dia yang letak yang kecil-kecil ni kan. Itu contohlah kan. So kita pun kena hati-hatilah, maksudnya kena perhati, kena pastikan benda tu tidak berlaku ataupun maksudnya taklah sampai kita kena was-was, tapi kena hati-hatilah, maksudnya berhati-hati. Baik, jadi itu hadis ni sebab kata fa inna syaitan yal'abu bi maqa'idi bani Adam. Syaitan akan bermain-main dengan atau kita kata mempermainkan tempat duduk anak Adam. Macam ni kita kena tawakuf dulu lah, kita kena tengok balik syarah hadis. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Kemudian hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Daripada Sulaiman ibnu Surad. Katanya istabba rajulan inda misal wa nahnu indahu julus. Dua orang lelaki tengah mencela, memaki sesama mereka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu julusun. Kami ketika itu duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhuhu. Salah seorang daripada individu atau lelaki tersebut telah mencela sahabatnya dalam keadaan marah, mughdaban qad ihmarra wajhuhu, merah wajahnya. Maka faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui satu kalimah, kalaulah dia cakap kalimah tu, kalau dia ucapkan kalimah itu, la dhahaba anhu ma yajidu, akan hilanglah apa yang perasaan marah yang dia rasa dan juga rasa dia nak mencap maki hamun sahabat dia tadi. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalaulah dia kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajul ala tasma'u ma yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni lastu bimajnun. Baik. Kemudian sahabat Nabi yang lain mereka tegurlah lelaki yang mencela sahabat dia tadi, bergaduh maksudnya sampai marah. Maka apakah kamu tak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, lalu menjawab, aku bukan orang yang gila. Baik, maksudnya dia kata aku dengarlah, aku bukan orang yang gila. Baik, jadi hadis ini kalau kita tengok isyaratkan kepada kita, ketika kita marah maka apa kita nak buat? Isti'adah. Kalau kita marah sangat, ketika bergaduh ataupun hampir bergaduh ataupun nak buat something yang di luar batas, maksudnya nak bergaduh ke, nak marah orang ke, nak maki ke, nak mencarut ke, buat apa? Yalah, kita tengok hari ni, manusia hari ni dia tak ada dah rasa, kita kata dia tak ada pendinding untuk dia melakukan sesuatu perkara ataupun penghalang untuk dia melakukan, maksudnya dah seakan-akan tak ada langsung penghalang untuk dia mengucapkan apa sahaja yang dia suka. Kita tengok hari ni orang buat video, semua orang boleh buat video, semua orang boleh cakap apa yang dia suka kan. Kita tengok pun macam apa benda kan, maksudnya tak ada di mana akhlak dalam tutur kata kan, mana dah kita tak nampak dah ada akhlak di situ dalam tutur kata. Orang pun nak maki hamun pun ikut suka tak ikut suka hati, tak ada langsung kita kata apa, tak ada langsung rasa malu kan, malu dengan apa yang diungkapkan, apa yang dituturkan. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok zaman sekarang ni zaman kebebasan suara, kebebasan orang berhak untuk bersuara dan juga mengucapkan apa saja yang dia suka. Kalau kita tengok konten-konten di YouTube, memang sangat menyakitkan hati, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, orang yang memberikan faedah kepada orang lain, berkongsi ilmu sebagai itu yang dirahmati oleh Allah. Tetapi selain daripada itu, kita akan tengoklah, akan keluarlah perkataan-perkataan yang mencarut, perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya digunakan. Dah tak ada dah sopan santun dalam ucapan kan, maksudnya keluar apa sahaja yang dia rasa dia nak cakap, lepas saja, ikut suka. Maka orang macam ni kalau kita tengok dia akan
percayalah kalau kita tengok orang yang suka maki ni, suka maki, suka mencarut, dia tak ada rasa malu, maka dia adalah orang yang selalunya adalah panas baran. Dan panas baran ni adalah datang daripada syaitan sebenarnya. Sebab dalilnya Nabi kata, fa ahaduhuma yasubbu dalam hadis Sulaiman ibn Surat, yang dikatakan fa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhuhu. Merah wajahnya kena marah. Kemudian Nabi SAW kata apa? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Aku tahu satu kalimat kalau dia cakap akan hilang perasaan marah dia tu. Apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta lindung daripada syaitan yang direjam. Kerana marah ini adalah datang daripada syaitan. Marah, maksudnya marah yang kita kata yang berpunca daripada emosi dan juga kemarahan yang datang daripada sentimen emosi yang tidak dikawal. Bukan marah kerana Allah, bukan marah kerana hak Allah dilanggar. Marah kerana melihat maksiat, bukan. Marah ketika mengajar, itu lain, itu konteks lain. Marah di sini marah yang datang disebabkan oleh emosi yang tidak terkawal, yang Nabi SAW sebut, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah kekuatan itu adalah dengan seseorang itu dapat mengalahkan seseorang lain dengan fizikal. Bukan, kekuatan tu tak diukur dengan physically. Orang tu badan sadu dia boleh kalahkan ramai orang, bukan. Bergaduh kan, bergocoh kan. Bukan itu kekuatan yang hakiki. Laisa syadidu bisur'ah, bukan. Innama syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Sesungguhnya kekuatan yang hakiki adalah seseorang yang mampu menahan, mengawal kemarahannya ketika dia marah. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat yang maki kawan dia tadi, sahabat dia tadi, dua orang bertelagah di hadapan Nabi SAW. Dia kata, kalau kamu sebut perkataan satu kalimah ni, dia akan hilang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi berapa ramai orang yang bila dia marah nak bergaduh disebut isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab tu lepas ni kita cubalah untuk praktikkan benda ni. Kalau kita rasa nak marah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau nak marah tu maksudnya atas dasar yang bukan di atas dasar yang benar lah. So macam mana kita nak tahu marah atas dasar benar atau tak? Marah yang di atas dasar benar, dia tak akan menatijahkan perkara yang batil. Contohnya marah kerana hak Allah dilanggar. Dia ada batasan dia, maksudnya bila dia marah, dia takkan membuat benda yang zalim. So natijah dia adalah perkara yang baik. So dia marah tu kemudian dia akan ingat Allah SWT, dia akan stop lah. Maksudnya dia marah kerana Allah Ta'ala. Kan macam kita tengok orang yang marah kerana adanya maksiat, orang yang marah kerana marah dia bukannya tuju pada mana-mana individu yang tertentu. Dia marah, tetapi dia marah tu atas dasar kerana Allah. So natijah dia bukan bawa kepada kezaliman. Dia tak pergi pukul orang tu semua. Tapi kalau marah, selalunya marah yang datang daripada hawa nafsu, marah yang datang daripada emosi yang tidak terkawal kerana marah tadi, selalunya akan menatijahkan kezaliman. So marah kepada anak, dia pukul anak dia kan, marah kepada isteri, dia pukul isteri dia, marah kan, panas baran. Bad tempered ni memang kita tak boleh main-main lah, dia akan menatijahkan kezaliman. Dia itu yang kata dia daripada panas baran kan. So, kita tengok dia panas baran, kemudian dia akan bawa kepada perkara yang lebih zalim. Kalau tidak dikawal panas baran itu, maka dia akan bawa kepada kezaliman. Dia akan jadi kaki pukul. Kalau kaki pukul tu dia pergi pukul orang jahat, tak apa, ni pergi pukul orang yang tak mampu, yang lebih lemah daripada dia. Salah lah. Pergi pukul isteri, pergi pukul anak yang kecil lagi kan. Apa kesadahnya kan. Kalau kau nak pukul betul-betul, kau pergi pukul orang jahat. Itu baru betul kan. Tapi itulah kita kata, kebanyakan orang bila dia tak mampu untuk mengawal kemarahan, maka dia akan laju saja tangan dia dan sebagainya. Maka ketika dalam keadaan tersebut kita tak boleh kawal kemarahan. Kadang-kadang ada benda yang kita marah kerana Allah pun kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol. Kemarahan tu maksudnya syaitan akan datang juga. Kita kena faham antara pintu yang syaitan akan masuk, pintu syaitan akan goda kita adalah pintu kemarahan. 3 kan yang Imam Ibn Qayyim sebut, apa dia, ghaflah, lalai
kemudian syahwah, pintu syahwat, dan juga pintu al-ghadab, pintu kemarahan, marah. So marah ni adalah datang daripada syaitan. Sebab itu Nabi SAW ada seorang sahabat datang kat Nabi minta pesanan, minta wasiat. Nabi kata la taghdab. La taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah 3 kali. Faraddada miraran. Nabi ulang beberapa kali. Menunjukkan apa? Marah ni adalah satu kita kata satu pintu yang akan membawa syaitan, apa kita kata akan mempermudahkan godaan syaitan untuk masuk ke dalam hati manusia. Sebab itu kita kena kawal kemarahan kita. Kalau kita rasa nak marah tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Kemudian itu menunjukkan satu perkara yang kita kata syaitan akan mengganggu kita melalui pintu kemarahan. Dia akan menghasut kita dengan pintu kemarahan. Baik, berapa ramai kita tengok hari ini yang bergaduh dan sebagainya disebabkan oleh pintu kemarahan atau disebabkan oleh emosi kemarahan itu tidak boleh dikawal kan. Baik, kemudian riwayat Imam Ahmad disebutkan berkenaan dengan makan. Nabi SAW sebut dalam hadis Ibnu Umar, la ya'kulu ahadukum bishimalihi wa la yashrab bishimalihi fa inna asyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Nabi SAW bersabda, jangan salah seorang di kalangan kamu makan dengan tangan kirinya dan jangan minum dengan tangan kirinya, kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. So hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya apa? Syaitan makan dengan tangan kiri. Minum juga dengan tangan kiri. Itu isbat bahawa syaitan makan dan minum. Kemudian riwayat Imam Ahmad lagi daripada Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man akala bishimalihi akala ma'ahu syaitan wa man shariba bishimalihi shariba ma'ahu syaitan. Bahawa siapa yang makan dengan tangan kirinya, maka dia makan bersamanya syaitan. Barang siapa yang minum dengan tangan kirinya, maka syaitan juga minum bersama dengannya. So hadis ini hadis yang sahih. Kalau kita tengok balik, ini menunjukkan kebersamaan syaitan itu wujud apabila kita melakukan perkara yang bertentangan dengan perintah Rasul. So kita boleh ambil kaedah dekat sini dengan sangat mudah untuk kita faham macam mana kita telah ikut syaitan. Ikut syaitan ni tak semestinya kita kena sembah syaitan, kita pergi sembah berhala. Ikut syaitan ni cukup dah dengan kita tak ikut perintah Nabi. Kita telah mentaati syaitan. Kita tak ikut perintah Allah, kita mentaati syaitan. Sebab apa? Lawan bagi perintah Allah, perintah syaitan. Itu saja. Sebab itu benda yang simple kita kena faham. Nabi SAW suruh kita makan dengan tangan kanan. Tapi kita tak mau makan dengan tangan kanan, kita makan dengan tangan kiri. Nabi suruh kita minum dan makan dengan tangan kanan. Nabi bagi tahu sebabnya kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian Nabi SAW juga bagi tahu, bila kita makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, syaitan akan makan bersama kita. So ini benda yang unseen, benda yang ghaib, benda yang kita tak boleh nak capai dengan apa panca indera kita. Dan apa yang kita wajib lakukan adalah beriman dan meyakini tuntutan iman tersebut adalah kita ikut perintah Nabi. So bagi orang beriman, dia takkan banyak cakap kan, dia takkan banyak songeh kan, dia akan terus ikut perintah Nabi. So dia akan makan tangan kanan, dia akan minum dengan tangan kanan. So kalau dia menyelisihi perintah Nabi tadi, maka akan berlakulah apa yang dikatakan oleh Nabi, maka syaitan akan makan bersamanya. Syaitan akan makan dan minum bersamanya. Baik. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad lagi daripada Abu Hurairah Nabi SAW, Nabi SAW annahu ra'a rajulan yashrabu qa'iman. So ini adalah hadis yang berkenaan dengan minum berdiri. Baik. Minum berdiri pula kan. Ada larangan kan. Larangan minum berdiri ni kita akan tengoklah dia punya perbahasan nanti. Baik, Nabi SAW melihat seorang lelaki dia minum berdiri. Kemudian Nabi SAW kata dekat dia, qih, ini muntahkan balik. Kemudian dia tanya balik, lima? Qala ayasuruka an yashraba ma'aka al-hir? Qala la, qala fa innahu qad sharima ma'aka man huwa syarru minhu asy-syaitan. Adakah engkau suka engkau minum bersama dengan kucing? Minum dengan kucing. Dia kata, aku tak suka. Minum dengan binatang kan. Aku suka juga. Lepas tu Nabi SAW kata, fa innahu qad syariba ma'aka man huwa syarru minhu asy-syaitan. Sesungguhnya telah minum bersamamu satu makhluk yang lebih buruk daripada kucing, iaitu syaitan. Tafarrada bihi Ahmad min hadzal wa. Hadis ni hadis yang kita diriwayatkan secara tafarrud.
So kalau kita tengok balik hadis ni, bahasan ulama panjang lah kalau kita nak bahaskan berkenaan dengan hukum minum berdiri. Yang paling kurang ulama bahaskan dia adalah makruh. Sebab adanya hadis yang meriwayatkan Nabi SAW minum berdiri, kan. Baik, kemudian kalau kita tengok balik minum berdiri ni, kita kata dia ada keadaan lah, maksudnya keadaan-keadaan tertentu. Kalau kita tengok sama juga macam kencing berdiri dan kencing duduk, kan. Kalau kencing berdiri, so ada diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW pernah kencing berdiri di kawasan yang penuh macam kawasan sampah ataupun kawasan yang penuh dengan perkara yang benda-benda yang kotor. So Nabi kencing berdiri. Diriwayatkan daripada Huzaifah contohnya. Adapun Aisyah radhiyallahu anha bersumpah kata Nabi SAW tak pernah kencing berdiri. Yang ini maksudnya merujuk kepada rumah. Nabi kencing di rumah, di penempatan ataupun kita kata khalaq yang ada berdekatan dengan rumah Nabi SAW, dengan rumah Aisyah. Baik. Jadi kat sini kita boleh faham lah maksudnya kencing berdiri ni, maksudnya tidaklah dilarang secara mutlak. Maksudnya kalaulah kata orang yang orang lelaki lah kan, selalu orang lelaki kalau dia pergi dekat tandas yang berdiri, tandas yang tak ada tandas mencangkung macam ni, dia nak duduk kan. So terpaksalah dia kencing berdiri. Tapi pastikan kencing dia itu tidak, kita kata tidak mengenai pakaiannya. Pastikan dia tidak melakukan perkara yang akan menyebabkan dia diazab dia dalam kubur. Itulah antaranya la yastatiru minal bauli, tidak membersihkan pakaian dan juga tubuh badan daripada kencing. So itu ada satu perkara yang boleh mengundang azab Allah. Jadi hati-hatilah, maksudnya kalau ada tandas public toilet yang duduk, maka lebih baik kita dahulukan yang duduk lah, maksudnya duduk. Tapi kalau kata dah tak ada pilihan, no choice, dah memang berdiri saja, terpaksalah kan nak buat macam mana. Ataupun dekat contohnya dekat tepi jalan kan, macam tempat yang tak ada R&R ke, hutan ke kan. So maksudnya pastikan dipelihara, maksudnya kita kata pakaiannya dan juga tubuh badannya. Maksudnya mesti dipastikan tidak ada kencing itu tidak merecik dan tidak mengenai pakaian. Dan tidak, kalau kena pakaian maksudnya dia kena bersihkan dan dia kena nanti nak solat dan sebagainya kan. Sebab jangan anggap benda yang remeh macam ni tidak akan memberi apa-apa kesan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan Nabi melalui dua kubur. Nabi kata innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir. Wa kana ahaduhuma yamshi bainan nasi bin namimah wa kana ahaduhuma la yastatiru min al-bauli atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah melalui dua kubur. Nabi kata sesungguhnya dua pemilik dua kubur ini tengah diazab. Diazab dalam kubur. Wa ma yu'azzaban fi kabir. Mereka berdua tidak diazab dalam perkara yang besar, tetapi perkara yang kecil. Ataupun dalam sebahagian riwayat kata wa ma yu'azzaban fi saghir. Ataupun dikatakan mereka diazab dalam dua pemilik kubur itu diazab kerana mereka beranggapan perkara yang mereka lakukan itu adalah kecil. Itu sebahagian tafsiran ulama kan. Mereka anggap maksudnya kencing maksudnya tak berjaga-jaga, tak berwaspada daripada najis ini, daripada pakaian dan juga tubuh badan ini, mereka anggap kecil, mereka anggap remeh. Jadi tak boleh diremehkan sebab mereka diazab dalam kubur disebabkan oleh antaranya kencing tak bersih. Maksudnya tak membersihkan tubuh badan dan juga pakaian daripada kita kata daripada najis, daripada najis. So walaupun benda tu hanya setitik, tapi kita bertanggungjawab untuk menjaga pakaian kita dan juga kita kata tubuh badan kita daripada perkara-perkara yang najis. So apa kat sini kalau kita nak tengok balik sama juga dengan minum berdiri tadi, dalam konteks kita kata dalam konteks adanya larangan dan adanya keharusan, maksudnya adanya Nabi larang dan ada juga yang Nabi SAW buat. So macam itulah juga, macam dia sama macam kencing tadi, macam hukum kencing berdiri tadi. So kalau kita boleh pastikan kita tak merecik dalam ketika kita kencing itu, maksudnya untuk orang lelaki lah lebih khusus, maksudnya bila pergi ke toilet-toilet yang macam-macam sekarang ni,
Maksudnya pastikan keadaan tu terjaga. Pastikan kebersihan tubuh badan kita, pakaian kita. Itu yang paling penting. Kenapa? Kerana syaitan suka benda yang najis. Itu satu contohlah kan. Tapi kat sini Imam Ibn Katsir dia bawakan apa? Hadis berkenaan dengan minum berdiri ni sebab dia nak bagi tahu adanya apa? Adanya petunjuk daripada Nabi, maksudnya syaitan akan minum bersama dengan orang yang berdiri. Tetapi hadis ini diperbahaskan oleh ulama. Ada yang kata hadis ini tak sahih. Baik. Tetapi kalau kita nak tengok balik secara adabnya lah minum ni, kalau kita tak katakanlah kita dalam keadaan kita pergi contohnya macam orang yang pergi jungle trekking ke apa benda kan, kalau dia minum berdiri ada masalah ke? Tak ada masalah, minum je berdiri kan, boleh je, harus je minum berdiri ni. Cuma secara adabnya ulama kata dahulukan dulu minum dengan duduk. Kalau katakan kita tak ada tempat nak duduk kan, minum diri tak ada menjadi masalah. Maksudnya harus, hukumnya harus. Taklah sampai berdosa, tak sampai jadi haram. Itu yang kita kena faham lah. Sebahagian ulama kata makruh sahaja. Sebab adanya dalil yang mengharuskan dan ada dalil yang melarang. Jadi mereka ulama timbang antara mana dalil yang lebih kuat. Baik, wallahu taala alam. Jadi kita tak membincanglah tentang hukum minum berdiri ni kan, tapi secara adabnya maksudnya kita dahulukan minum duduk. Tapi kalaulah ada keperluan untuk kita minum berdiri, tak menjadi masalah. Harus sahaja. Baik. Ini kita dah baca hadis ni. Bila masuk ke rumah kan, masuk ke rumah kena baca bismillah. Baca nama Allah. Sebut nama Allah, bismillah. So syaitan akan terhalang. Tak ada tempat tidur, tak ada tempat makan malam. Kita dah baca sebelum ni. Baik, kemudian larangan untuk kita solat waktu matahari terbit. Ini pun disebutkan oleh Nabi SAW, ada benda yang kita tak nampak. Nabi kata, فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ syaitan. Matahari itu dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Baik, kerana waktu tu dikatakan adalah waktu penyembah matahari. Mereka menyembah matahari ataupun menyembah syaitan lah pada hakikatnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW kata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah yushiru ila al-masyriq. Aku melihat Rasulullah SAW menunjukkan ke arah timur. Kemudian Nabi SAW bersabda, ha innal fitnata ha huna. Di sini, di sana akan berlakunya fitnah. Sesungguhnya fitnah akan berlaku di sana. Innal fitnah ha huna, dari sana. Boleh kita katakan Nabi tunjukkan belah masyriq, belah timur. Timur ni maksudnya Nabi ketika itu di Madinah. Timur Madinah adalah kawasan Iraq dan atas. Dan seangkatan dengannya. Semua masyriq. Kawasan timur ni termasuklah kita ni timur jugalah. Masyriq. So Nabi kata, ha innal fitnah ha huna. Ha innal fitnah ha huna. Fitnah akan datang daripada arah masyriq, arah timur. So arah timur ni arah Iraq. Dan seangkatan dengannya. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Daripada arah terbitnya tanduk syaitan, daripada maksud terbitnya matahari daripada tanduk syaitan. So menunjukkan kepada kita, so kalau kita himpunkan hadis-hadis berkenaan dengan syaitan, dengan iblis dan syaitan yang seangkatan dengannya. Baik. Jadi kita akan tengoklah macam mana kaitan macam mana singgasana iblis ni di lautan. Kemudian bagaimana Nabi SAW bagi tahu fitnah ini akan datang daripada arah timur. So kat situ dia satu ada indikasi lah daripada Nabi SAW. Nabi nak bagi tahu dekat kita isyarat bahawasanya tempat syaitan, tempat iblis ini adalah daripada arah timur. Bukan nak bagi tahu mereka tak ada di belah barat, tetapi tempat kita kata center dia. Sebab tu kalau kita tengok balik, itu menunjukkan kepada kita bila Nabi kata inna fitnah ha huna inna fitnah min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. So daripada terbitnya matahari daripada kita kata dua tanduk syaitan. Maksudnya banyaklah ulama jelaskan apa maksud dua tanduk syaitan tu. Tapi yang sahihnya memang syaitan ada dua tanduk. Memang ada dua tanduk. Dan ketika ketika kita boleh katakan macam-macam kita kata tafsiran yang masih lagi dalam ruang lingkup kita nak memahami dalam konteks hadis Nabi SAW yang sahih. So dia kalau kita pegang dengan zahir hadis, habislah kita tak ada dah kita nak cakap, kita nak kata dia sebagai metafora ke apa benda kan, tak perlu berat-berat kan. Metafora ke apa, macam kita beriman dengan hadis-hadis tentang Dajjal.
So Dajjal memang betul makhluk yang kita kata yang anak Adam, daripada keturunan Yahudi, yang memang dia ada physically, dia ada physical kan. So kita tak boleh lah nak kata metafor. Sama juga macam iblis, macam syaitan, dia memang makhluk Allah yang wujud, yang memang ada physically ada. Kita tak nampak physical dia, tetapi dia memang wujud. Dia di alam ghaib yang kita tak nampak. Dan dia boleh menyerupai manusia dan menyerupai apa benda form-form yang tertentu yang diizinkan oleh Allah kepada mereka. Baik, jadi kita kata habislah. Yang kita beriman dengan zahir hadis, habis. Tak perlu kita nak pening. Tapi masalahnya bila kita tak mau beriman. So kita nak main metafor tadi. Metafor. Tengok iblis ni bukannya ni sebenarnya kejahatan yang ada di timur contoh kan. Salah lah. So kita kena hati-hatilah cara penafsiran yang macam tu. Inilah yang akan membawa kepada takwilan yang batil lah. Itu yang jadi apa sampai tahap kapal terbang pun dia kata apa himar dajjal kan. Takwil kan punya jauh kan. Allahul musta'an ni kita kata sesatlah, tak boleh terima. Baik. Wa fi sunani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yajlisa baina asy-syamsi wa dhil. Kita dah sebutkan majlis syaitan ni antara bayang-bayang dan tempat panas dan juga bayang-bayang. Maksudnya dilarang untuk kita duduk di antara dua, panas dengan juga tempat yang teduh. So kita duduk tengah-tengah tu tempat syaitan. Sebab apa? Zalim. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, maka tempat yang macam tu dia disukai oleh syaitan kerana tempat yang zalim lah. Maksudnya kita tak letakkan satu pada tempatnya. Sebab itu kalau kita tengok dalam asar yang diriwayatkan oleh muarrikhin, ahli sejarah Islam, syaitan ataupun iblis ketika dia diturunkan ke bumi setelah dia dilaknat oleh Allah, ada apa yang menarik anda jumpa satu riwayat, tapi riwayat ni dia riwayat tarikh lah dalam Mukhtasar Tarikh Al-Bashar oleh Abul Fida. Baik, kitab itu dia adalah ringkasan kepada kitab Al-Kamil fi Tarikh oleh Al-Imam Ibn Al-Athir. Baik, jadi disebutkan antara ketika iblis diturunkan daripada langit, iblis ni turun dalam keadaan memakai serban imamah dan memakai sebelah slipper sebelah. Dipakai slipper sebelah aja. So iblis ketika dia diturunkan dalam keadaan yang hina, maksudnya keadaan yang zalim, maksudnya keadaan yang dilaknat oleh Allah, dipakai serban. So imamah wa alaihi imamah, kemudian dipakai serban, maksudnya iblis pakai serban. Iblis pakai serban. So aku jumpa apa kenyataan tu macam kita macam kan. Kemudian tapi anda jumpa juga dia disebutkan dalam tarikh Mukhtasar Tarikh Al-Bashar oleh Abul Fida, dia pakai slipper sebelah. Dia pakai slipper sebelah. So sebelah lagi dia tak pakai. So menunjukkan apa? Sebab itulah Nabi SAW larang kita pakai slipper sebelah. Kalau nak tak mau pakai, cabut. Terus jangan pakai. Kalau katakan contoh macam contoh apa dia punya situasi yang kita boleh praktikkan. Selalunya orang lelaki kalau dia pergi masjid sembahyang Jumaat, dia akan mengalami satu pengalaman yang hebat, pengalaman hilang slipper. Pengalaman hilang slipper ataupun kasut. Jadi kalaulah kita hilang slipper sebelah, katakan kita hilang slipper, keluar masjid lepas solat Jumaat tu, tengok hilang slipper sebelah saja ada, sebelah kiri katakan tak ada, ataupun sebelah kanan tak ada, satu je, aduh cari tak jumpa. Apa kita nak buat? Adakah kita boleh pakai sebelah slipper tu, kemudian biarkan sebelah lagi kaki kita tu terbuka, ataupun tak pakai slipper? Jangan pakai sebelah saja. Ada larangan daripada Nabi SAW. Maksudnya kalau tak jumpa dah slipper, dah tak ada dah slipper orang, slipper yang lain pun tak ada dah. Yang ada satu tu je. Nak buat apa? Jangan pakai. Pegang slipper tu, jalan kaki. Berkaki ayam. Kita pergi beli slipper baru, ataupun pergilah tengoklah kalau ada slipper dah buruk-buruk, yang selalunya ada jugalah slipper yang orang dah tak pakai, slipper buruk-buruk yang dekat masjid tu ditinggalkan, atau slipper yang dah berbeza, yang lain-lain tu boleh dah diambil sebelah, dipakai sebelah kan. Tak jadi masalah. Yang penting jangan dipakai sebelah. Sebab apa? Musyabahatus syaitan. Sebab dia menyerupai syaitan. Sebab apa menyerupai syaitan ni? Kenapa tak boleh? Kerana dia benda yang zalim. Benda yang zalim. Kerana syaitan adalah kemuncak kezaliman. Syaitan adalah orang yang paling zalim.
Sebab itulah kalau kita tengok riwayat yang tarikh yang disebutkan daripada Abu Fida dalam Mukhtasar Tarikh Al-Bashar, maksudnya iblis ketika dia turun, ketika dia dilaknat dan turun tu dalam keadaan dia pakai slipper sebelah lagi tak ada. Sebab tu anda nampak memang itulah kerana apa Nabi SAW larang. Sebab dia ada kezaliman. Sama macam kita duduk antara bayang-bayang dengan panas, terik. Kita duduk di tempat yang teduh, antara tempat teduh dengan panas, kita duduk tengah-tengah ataupun duduk di kawasan yang panas tu, maksudnya itu adalah majlisus syaitan, tempat duduk syaitan, kata Nabi SAW. Kenapa kata Imam Ibn Kathir? Kana yuhibbuhu syaitan. Kalau benda tu disukai oleh syaitan. Lianna khilqatuhu fi nafsihi musyawwahah. Dan kerana satu lagi sudut, kalau kita tengok balik, kerana syaitan ni adalah penciptaan, bila Allah Ta'ala laknat syaitan, laknat iblis dan keturunannya, maka Allah Ta'ala jadikan mereka ini dilaknat dan mereka ini diubah wajah menjadi wajah yang buruk. Sebab itu dalam surah As-Saffat ayat 65, Allah Ta'ala kata tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. So, ayat 65 surah As-Saffat ni apa maksud dia? Apa kaitan dia? So kat sini penting maksudnya. Sebab tu kalau kita tengok balik pengetahuan kita tentang sejarah dan juga tentang hadis-hadis ni, dia saling berkait sebenarnya. Sebab itu adalah tidak tepat bila orang yang meremehkan berkenaan dengan pengetahuan sejarah dalam nak memahami Al-Quran dan hadis. Sebab itu Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah ni telah mendatangkan satu perkara yang sangat bermanfaat untuk kita faham Quran dan hadis. Dengan kita mengaitkannya dengan apa yang kita katakan sebagai riwayat sejarah. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat ayat 64-65. Allah Ta'ala innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. So Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan pokok yang ada dalam neraka Jahannam. Yang keluar daripada neraka Jahannam. Pokok yang akarnya berakar daripada al-jahim, ini neraka Jahannam. Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Iaitulah mayang bagi pokok ini. Dia punya mayang kan, mayang pokok tu seakan-akan kepala syaitan. Macam mana kepala syaitan tu? Maksudnya kita pun tak tahu. Tak pernah tengok syaitan dalam rupa asal. Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin, kata ini pokok apa? Zakum. Yang ini syajaratuz zakum. Kan dalam ayat tu sebelum tu Allah kata apa? Inna ja'alnaha adzalika khairun adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Allah Ta'ala kata apa? Tempat yang paling, adakah hal tersebut baik? Tempat yang kita kata yang akan kita singgah, yang akan na'udzubillah min dzalik, kita minta lindung kepada Allah. Am syajaratuz zakum, ataupun pokok apa? Zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sebenarnya kami jadikan pokok tersebut, pokok dan buah itu adalah fitnah, ujian bagi orang-orang yang zalim. Yang ini azab. Fitnah di sini adalah azab. Nampak? Baik, sebab itulah disebutkan oleh orang musyrikin. Ditanya Nabi SAW bila turun ayat am syajaratuz zakum ni, orang musyrikin tanya, wahai Muhammad, bagaimana pokok boleh tumbuh dalam neraka? Wan naru tahriqus syajar. Sedangkan api neraka, dia api kalau tengok kat dunia ni bakarlah pokok tu kan, terbakarlah pokok. Macam mana pokok tu boleh tumbuh dalam neraka sedangkan neraka tu pun api? Orang musyrikin tanya Nabi. So sebab itulah Allah Ta'ala turunkan ayat apa? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Saya Allah Ta'ala jadikan ujian kepada orang-orang musyrikin, orang-orang zalim. Maksudnya bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan pokok yang ada dalam neraka, pokok zakum, a'udzubillah min dzalik, kemudian Allah Ta'ala bagi tahu tentang sifat tentang pokok tersebut. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Ia adalah pokok yang keluar daripada apa? Keluar daripada kita kata apa? Daripada akar dia, keluar daripada aslil jahim. Ini daripada permukaan ataupun daripada bawah. Maksudnya dasar neraka. So bayangkan Allah jadikan pokok yang boleh tumbuh daripada neraka. Api neraka. So ini apa? Menyebabkan orang musyrikin tak boleh terima. So ini fitnah. Itu maksud ujian. Allah Ta'ala jadikan ujian. Fitnah. Kan? So kerana Allah Ta'ala maha berkuasa. Kerana neraka. Kerana api neraka itu adalah makhluk dia.
So Allah Ta'ala boleh perintahkan apa saja, Allah boleh buat apa saja. Fa'alun lima yurid. Kalau dia nak tumbuhkan pokok daripada neraka, apa masalahnya? Kerana dia Tuhan. Sebab itu dia katakan di sini, apa dia syajaratuz zakum. Sebab itu kalau kita tengok baik dikatakan apa? Inna ja'alna fitnatan lidh-dhalimin. Kemudian apa? Allah Ta'ala sifatkan sifat pokok tersebut, pokok zakum ini Allah kata apa? Innaha ataupun tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya, yakni mayang ni dia punya apa pucuk ataupun dia punya mayang kan. Kalau mayang ni kita terjemah dalam kamus dewan apa? Kejap kita cari kejap. Mayang dalam kamus dewan. Baik. Ada ke mayang ni maksudnya dia ada beberapa makna lah. Dia ada makna bintang. Tapi yang kita nak maksudkan di sini dia ada melibatkan mayang pokok. Pucuk bukan. Jangan cari ya. Innaha tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Itu point dia. Point di sini Allah kata dia punya mayang pokok dalam neraka ni, pokok zakum ni, kepalanya dia seakan ka'annahu ru'usu syayatin. Dia seakan-akan apa? Kepala syaitan. Kepala syaitan macam mana? Kita tak pernah tengok. So, kita tak boleh nak bayangkan kan? Tak boleh tengok. Tapi kata ulama, kita tengok balik dalam Ibnu Katsir kata ni, sahih annahum asyayatin la darbun minal hayat. Yang sahihnya dia adalah memang seakan-akan kepala syaitan. So bukannya maksudnya adalah bukannya apa ular-ular ataupun bukannya digambarkan oleh sebahagian mufassirin mereka kata dia adalah sejenis ataupun daripada ular-ular. Maksudnya apa dia kita kata apa? Sebahagian ulama tafsir ditafsirkan ka'annahu ru'usu syayatin, maksudnya dia seperti ular-ular kan. Ular-ular, dikatakan ular-ular. Tetapi kalau kita tengok balik dia adalah diumpamakan kita kata apa dia? Seperti kepala syaitan, pokok zakum tu. Maksudnya macam mana Allah Ta'ala alam. So kita kata ini adalah satu perkara yang ghaib kan, perkara yang kita kata nak bagi tahu di sini, kata Imam Ibn Katsir, fa inna nufusa maghruzun fiha qubhu syayatin. So secara fitrahnya kita dah dibekalkan dengan fitrah bahawasanya syaitan ni dia adalah perkara yang hodoh, benda yang buruk, benda yang hodoh. Dan lawan dia adalah malaikat, husni khalqil malaikah. So saat ni kita kena faham, memang Allah Ta'ala dah jadikan syaitan ni, iblis dan syaitan ni, apabila mereka dilaknat, Allah laknat iblis, maka Allah mengubah wajahnya dengan wajah yang sangat hodoh, dengan wajah yang sangat buruk. Walaupun dia mampu untuk berubah dengan form-form yang berbeza, tetapi asal wajahnya adalah wajah yang buruk. Iblis dan syaitan, physically mereka adalah physical yang sangat buruk, sangat hodoh. Itu kita kena faham. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat, tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin, nak bagi tahu betapa hodoh, betapa buruknya apa dia? Mayang bagi pokok zakum. Dan boleh juga kita faham buruk dan juga menggerunkan. Buruk dan menggerunkan. So benda yang qubuh, benda yang qabih, benda yang buruk, benda yang hodoh. Lawan dia apa? Kecantikan. So kecantikan yang Allah jadi pada apa? Malaikat-malaikat dia. Husnu khalqil malaikah. Nampak? Wa in lam yushahadu. Walaupun mereka tak menyaksikan. Walaupun kita tak pernah tengok malaikat. Tapi kita macam mana Nabi SAW gambarkan malaikat ni, Nabi kata malaikat-malaikat ni mempunyai apa? Contohnya malaikat Jibril ada 600 sayap, dan ketika diturun sayap-sayapnya itu akan mengeluarkan apa? Durratul bayda, yakni apa kita kata macam apa dia, mutiara-mutiara yang berwarna putih, mutiara-mutiara yang berwarna-warni dalam sebahagian riwayat. Maksudnya cantik. Malaikat disifatkan dengan sifat yang cantik, sehinggalah kalau kita tengok dalam orang Arab ataupun orang dulu, mereka akan umpamakan malaikat dengan kecantikan yang tidak ada batasan.
Sebab tu kita tengok macam mana wanita-wanita yang terfitnah dengan Nabi Yusuf, kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam. So mereka cakap apa? Mereka kata ini bukan manusia. Ma hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Sebab ni walaupun mereka tak pernah tengok malaikat, tapi memang sudah diterima oleh akal manusia, maksudnya malaikat ini Allah cipta dengan sebaik-baik penciptaan. Sebagaimana manusia Allah ciptakan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya malaikat ni kecantikan dia ada, kita kata dari sudut kecantikan yang memang Allah Taala jadikan sebagai makhluk yang indah, makhluk yang cantik. Sebab itulah malaikat ketika turun untuk menyampaikan wahyu, malaikat akan turun, dia tak akan datang dalam rupa sebarangan orang, Allah Taala pilih rupa lelaki yang paling cantik, yang paling kacak. Antaranya adalah Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu an. So Jibril datang dalam rupa dia. Dalam rupa Dihyah ibnu Khalifah. Kerana rupa dia kata rupa yang paling cantik sekali. Di kalangan lelaki Arab ketika itu, di kalangan sahabat Nabi. So Allah pilih wajah Dihyah. Baik, nak bagi tahu dekat kita itu sampai tahap malaikat turun dalam menyerupai seseorang pun dalam keadaan yang cantik. Hatta malaikat datang dalam keadaan rupa seorang Arab Badui pun datang dalam keadaan cantik. Arab Badui yang cantik, maksudnya sahabat-sahabat tengok tu macam dia bukan datang dalam keadaan yang dipenuhi dengan debu, maksudnya yang compang-camping, tak. Sahabat tengok dia punya rambutnya hitam, kemudian dia punya janggutnya hitam, kemudian tak ada kesan-kesan pemusafiran, cantik. Kan, pakai baju putih, kemudian maksudnya cantik, maksudnya nak bagi tahu itulah malaikat, malaikat Allah. Kan, lawannya adalah syaitan, iblis dan syaitan, mereka adalah dalam rupa yang sangat hodoh. Dan macam itulah orang gambarkan kan, orang masyarakat di seluruh dunia, mereka mengkhayalkan dan menggambarkan syaitan ini dengan gambaran-gambaran yang hodoh kan. Jadi kita tengok dia orang lukis gambar syaitan kan. Ada pun hukumnya adalah tak bolehlah kita menggambarkan macam tu kan. Tak bolehlah kita sibuk nak fikir macam mana syaitan, lukis pula dan sebagainya. Tak perlu lah, tak ada keperluan pun kan. Tetapi cukuplah kita yakin maksudnya mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang hodoh, yang bila hodoh benda yang tak cantik ni, benda yang hodoh dan buruk ni, maksudnya kita kena jauh lah. Dahlah syaitan tu sendiri zalim, syaitan tu sendiri adalah dia makhluk Allah yang paling bermaksiat ke atas Allah kan. Maksiat kepada Allah, iblis kan, dan juga tentera-tenteranya syaitan yang menyesatkan manusia, lagilah kita kena jauhi. Baik, kemudian sebab tu tengok Imam Ibn Katsir kata walihadza qala ta'ala tal'uha ka'annahu ru'us syayatin. Sebab tu di sini Allah Taala kata dalam surah As-Saffat tu mayang dia daun-daun ataupun dia panggil pokok zakum itu adalah seperti kepala-kepala syaitan. So macam mana kepala syaitan kita tak tahu. Sebab tu dalam hadis-hadis yang lain kita tahulah dia ada tanduk. Dia sebutkan dia ada 2 tanduk. So Nabi kata 2 tanduk syaitan. Yatlu'u qarn syaitan. So dia ada tanduk. So kita boleh dapat itu dia ada tanduk. Macam mana tanduk tu? Baik. Kalau kita tengok binatang, ada yang bertanduk, ada yang tak tanduk. So ada kambing yang ada tanduk, ada kambing yang tak ada tanduk, ada lembu yang ada tanduk. Itu kita kata kekuasaan Allah. Allah Taala jadikan binatang ada yang bertanduk, ada yang tak bertanduk dan sebagainya. So apa masalahnya Allah Taala nak jadikan iblis ataupun syaitan tu ada tanduk? Biasalah. Cuma kita kata bagi Allah Taala mudahlah. So tak perlu kita nak fikir. Tapi kenapa manusia tak ada tanduk? Manusia tak ada tanduk itu Allah Taala punya hikmah. Allah Taala tak mau bagi ada tanduk. Nak buat macam mana? Apa kita nak persoalkan kan? Sebab tu kalau kita tengok balik benda tu tak perlu sampai kita nak fikir tahap sampai kita nak mempertikaikan kekuasaan Allah. So Allah Taala fa'alun lima yurid. Dia buat apa yang dia suka sebab dia Tuhan. So kalau di kalangan binatang pun kita tengok ada tanduk, ada tak ada tanduk kan. So apa masalahnya kalau iblis dengan syaitan yang ada tanduk? Tak ada sikit pun masalah kan. So kita kata sebab itu Allah Taala umpamakan pokok-pokok zakum ini dia adalah seperti mayang pokok-pokok tersebut adalah seperti kepala-kepala syaitan. So dia buruk dalam keadaan dia sangat buruk. Kemudian berkata wanita-wanita apabila mereka melihat kecantikan ketampanan Nabi Yusuf, hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim, dalam surah Yusuf ayat 31. Sebab apa tengok orang perempuan waktu tu zaman Nabi Yusuf tu, waktu mereka tengok kecantikan Nabi Yusuf, mereka kata ni bukan manusia ni,
Tidaklah dia ini melainkan malaikat yang mulia. Kerana apa? Kerana kecantikan, ketampanan. Bahkan sabit di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi Yusuf alaihi salam telah diberikan oleh Allah separuh daripada ketampanan Nabi Adam. Separuh daripada ketampanan Nabi Adam. Bahkan dalam riwayat disebutkan, yalah kita kena faham macam ni. Nabi Adam alaihi salam makhluk Allah yang paling tampan. Kerana dia adalah asal makhluk, asal manusia. So ini kita kena faham. Nabi Yusuf Allah bagi separuh daripada ketampanan Nabi Adam. Itu kefahaman yang sebenarnya. Bukan Nabi Yusuf lagi tampan daripada Nabi Adam. Tak boleh kita kata asal furuk. So, kita kena faham Nabi Yusuf sekarang ni furuk, cabang. Anak keturunan Nabi Adam. Tak boleh kita kata keturunan tu lebih handsome, lebih tampan berbanding Nabi Adam. Tak, Nabi Adam lebih tampan lah. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Maksud bila Nabi kata Nabi Yusuf AS diberikan separuh ketampanan. Separuh ketampanan, yakni ketampanan Nabi Adam. Kemudian dalam riwayat disebutkan apa? Kecantikan pula. So, Nabi Yusuf ni, ibunya, dia dengan ibunya diberikan separuh kecantikan. So ibunya siapa? Sebab tu ulama bahas ibu Nabi Yusuf ni yang dimaksudkan ibu di sini adalah siapa? Sarah. Yang ni nenek dia. Sarah itu isteri Nabi Ibrahim. Dikatakan Sarah ini diberikan separuh kecantikan yang ada pada Hawa. So Hawa cantik. Mak kita. Sebab kalau macam mana kita nak dapat manusia ni nak dapat kecantikan, apa kecantikan yang telah ditetapkan oleh Allah, melainkan daripada asal yang cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata kami cipta manusia ni dengan sebaik-baik penciptaan, dengan yang cantik. So tentulah makhluk pertama yang Allah cipta di kalangan manusia, Adam dan Hawa, dia paling cantik sekali. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, Nabi Yusuf dapat separuh ketampanan Nabi Adam. Dan ibunya ada kata ibunya adalah Rabil ataupun Rahil. Rahil ini isteri kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada beberapa isteri. So Nabi Yusuf ni daripada salah satu isteri Nabi Yaqub, ya. Daripada situlah dapat Nabi Yusuf. So dikatakan ibu kepada Nabi Yusuf ni cantik. So dapat daripada situ kecantikan. Kan Nabi Yaqub, siapa Nabi Yaqub? Anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. So kita tengok kan Nabi Ibrahim pun sebenarnya dah tampan lah. Nabi Ibrahim pun dah cantik. Kan? Dia dan Nabi kita Muhammad SAW pun tampan. Kan, cantik. Maksudnya orang tengok orang akan suka. Kan? Jadi kalau kita tengok balik, dia kat situlah kita kata macam mana apa kaitan tadi, maksudnya kecantikan ni memang Allah Taala jadikan. Memang berbeza-beza lah, maksudnya berbeza-beza. So dia satu lagi dia benda yang subjektif lah, benda yang subjektif. Tetapi secara umumnya memang dalam hadis disebutkan Nabi Adam AS yang paling tampan sekali. Sebab dia bapa kita. Kan? So dia paling tampan. Dan sebab itulah kita nanti akan masuk syurga. Orang lelaki akan masuk syurga dalam sifat physically sama macam Nabi Adam. So dari sudut kecantikan, tapi tak bolehlah nak dibandingkan dengan Nabi Adam, tapi akan diberikan dengan ketinggian Nabi Adam. So dia pasal dia dah sempurna dah. Dia yang paling sempurna. Makhluk Allah, manusia yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling kita kata dari sudut, sebab Allah Ta'ala cipta dengan tangan kanan dia. Kita dicipta daripada apa? Mani bapa kita. So kita beza. Kan? Tapi Nabi Adam Allah cipta dengan tangan kanan dia. So, sudah tentulah special Nabi Adam. Sebab tu dia dari sudut dia cantik, dia lagi-lagi cantik. Itu maksudnya Nabi Yusuf diberikan separuh ketampanan Nabi Adam. Dan juga Sarah yang isteri Nabi Ibrahim diberikan separuh kecantikan Hawa. Disebutkan kerana di sudut kecantikan dia, sudut keputihan dan juga dari sudut keindahan fizikal. So kalau kita tengok balik, ini memang disebutkan di dalam hadis-hadis yang dibahaskan oleh para ulama. So dia tak ada lah isu siapa yang lebih handsome, Nabi Adam kan Nabi Yusuf. Tentulah Nabi Adam yang paling handsome. Sebab nama pun dia manusia pertama yang Allah cipta. So daripada dia datang keturunan dia. Sudah tentulah dia asal semua kita ni asal daripada dia. Sudah tentulah dia yang paling handsome. Sebab dia makhluk, dia Abul Bashar, dia bapa kepada manusia. Ni kita akan bincang nanti Nabi Adam. Kemudian sudah tentulah Hawa yang paling cantik, perempuan. Tapi Allah Ta'ala jadikan lepas tu keturunan-keturunan dia yang cantik ni banyak kan. Yang paling cantik antaranya Sarah.
Sarah isteri Nabi Ibrahim. Kemudian daripada situlah kalau kita tengok balik dapat kecantikan tu diwarisi sampai kepada Nabi Yusuf. So kita kata biasalah macam kita jugalah, kita kan, kita nak tahu kita ada kita kata kita punya genetik masing-masing. Kita ada adik-beradik kita, kemudian saudara mara kita kan. Kadang-kadang seorang lelaki tu, seorang anak tu dia tak turun ayah dia. Tapi rupa-rupanya rupa dia ni turun datuk dia. Macam tu lah kan. Simple nak faham. Kan seorang cucu ni dia tak ada rupa ayah dia, tapi rupa datuk dia. Kan? Dia tak pernah tengok datuk dia, tapi yalah kan, bila orang datang ke orang kata tengok engkau ni teringat datuk kau. Tengok datuk kau. Sama je benda tu, benda yang kita kata benda yang diwarisi. Daripada kita kata dari sudut kecantikan dan sebagainya, ada benda yang memang Allah Taala ciptakan. Sebab itulah perempuan-perempuan yang tengok kecantikan Nabi Yusuf ni sama kan, ataupun umpamakan kecantikan Nabi Yusuf ni macam malaikat. Walhal mereka tak pernah tengok malaikat. Poin di sini, mereka tak pernah tengok malaikat. Macam kita tak pernah tengok syaitan. Tapi dah jadi kebiasaan kita, memang malaikat ni adalah makhluk Allah yang cantik. Nabi SAW pun bagi tahu. Kan? So memang kita kata benda tu adalah perkara yang kita kata benda yang fitrah. Secara fitrahnya memang kita akan, benda tu benda yang kita kata benda yang badahi, benda yang tak perlu kita nak tanya apa dalil. Memang bukan tanya siapa-siapa pun, semua orang akan kata benda yang sama kan. Baik. Even orang putih kan, orang kafir sekalipun, mereka akan, orang kafir dan sebagainya, mereka akan percaya benda tu kan. Mereka akan umpamakan kecantikan dengan malaikat kan. Mereka akan, itu sebab dia orang gambarkan malaikat dia dengan indah kan. So mereka lukis muka malaikat dan sebagainya dalam bentuk muka perempuan lah macam mana. Sebab dia tu khayalan mereka, tapi malaikat bukan perempuan kan. Itu khayalan mereka kan. Baik. Kemudian kita tengok hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istajnaha al-lailu aw kana junhu al-laili fakuffu sibyanakum fa inna ash-shayatin tantashiru hina idhin fa idza dhahaba sa'atu min al-'isha fakhalluhum wa aghliq babaka wadhkur isma Allah wa atfi misbahaka واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه عودا. Baik, hadis ni kalau kita tengok Nabi SAW bagi tahu tentang apabila telah dia hampir tenggelam matahari ataupun ketika senja, apabila istajna halai ni atau kana junhul lail, maksudnya apabila hampir malam, senjalah, apabila ketika waktu senja. Fakuffu sibyanakum, maksudnya tahan anak-anak kamu, maksudnya budak-budak kecil, tahan, jangan bagi mereka keluar, maksudnya tutup pintu dan suruh mereka duduk dalam rumah ketika senja. Fa inna syayatin tantashiru hina idzin, kerana syaitan bertebaran ketika itu. Nampak tak? Tak nampak. Buat apa? Beriman je lah, sebab benda gaib. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, senja jangan bagi budak-budak main kat luar. So ada pengalaman macam mana kita pun memang waktu kecil lah kita pernah main waktu senja. Kita main dekat kawasan bukit. So kawasan menembak kan, tempat orang menembak. Kawasan bukit. Kemudian kita main waktu senja. Balik tu kita kena rasuk. Kena rasuk. So itu memang benda yang betul berlaku. Waktu kecil. Waktu umur berapa? Waktu tu 4 bukan 4 tahun. 10 ke berapa, 11 ke macam tu lah, 10 tahun kot macam tu, kecil. Kita tak ingat cerita, kita ingat jugalah, tapi ingat cerita tu, tapi mak ayah kita cerita balik kan. Waktu senja dah maghrib, nak dekat maghrib, kita main, kita tak dengar cakap mak kan. Kita main balik tu kena jadi macam pelik sikit, jadi demam jadi demam je, pelik-pelik sikit. Baik, itu memang betul lah, sebab memang mujarabah, memang benda tu kita kata sebab tu memang benda tu kita kata memang benda yang kita tak tahu, benda gaib, benda yang kita wajib imani lah. Sebab tu kenapa orang tua-tua dulu kan dia nak takutkan anak-anak dia, orang dia kata mambang kuning waktu tu. Mambang kuning tu maksudnya dia kata waktu tu syaitan berkeliaran lah. Sebab tu dia suruh jangan main kat luar rumah waktu tu, tutup pintu apa semua. Betul benda tu, kita kata benda tu kita tak boleh anggap benda yang remeh. Maksudnya mungkin lah ada orang zaman sekarang dia kata itu zaman dulu-dulu, zaman sekarang ni kita keluar je lah dah, waktu macam tu keluar sajalah, apa nak takutnya kan, kita tak takut syaitan.
Memanglah kita tak takut syaitan, tapi ini perintah daripada Nabi SAW supaya, kerana satu sudut lagi, budak-budak ni mereka adalah pada waktu usia mereka ketika dalam keadaan itu, mereka adalah dalam makhluk yang lemah. Mereka dalam keadaan lemah, so mereka tak boleh nak kontrol. Kita kata memang syaitan akan ambil kesempatan. So sebab tu kita pernah dengar ada budak yang hilang dan sebagainya kan, macam yalah mereka sesat jalan ke apa benda kan, bukannya syaitan tu pergi sorok ke apa, tapi boleh jadi juga benda syaitan tu boleh menyorokkan budak tu kan. Tapi yalah, kita pernah dengar lah benda-benda yang pelik-pelik ni disebabkan oleh tak berjaga sunnah Nabi. So kita jangan anggap benda tu remeh, macam kita anggap lah, biarlah dia nak keluar kan. Satu lagi, boleh jadi itu adalah sebab menyebabkan dia akan menjadi liar kan. So dia akan jadi anggap waktu tu dia keluar, kemudian yalah, bukan pergi masjid pun, main dekat luar kan. Kemudian kita kata apa, main-main, kemudian jadi terbiasa dah keluar malam nanti kan, nanti besar-besar pun keluar malam je kan. Itu waktu malam ni ada kejahatan je kan, ada perkara yang kita kata itu dari satu sudut lah. Macam mana kalau orang tanya kita kan, kenapa, apa hikmah, kenapa kena diperintahkan untuk apa, fakufu sibyanakum, supaya anak-anak kecil kita ni dikurung. Maksud dikurung ni maksudnya dia tak bagi keluar lagi waktu tu, maksudnya waktu senja ni, dekat maghrib tu. Jangan kita biarkan mereka main di luar, suruh masuk mandi apa semua. Kemudian tengok Nabi kata apa, fa iza dhahaba sa'atun min al-isya fakhalluhum, bila dah sampai waktu isyak, so tengok ada waktu dia kan, waktu isyak, maka biarkan mereka. Kalau kata nak main juga kan, lepas waktu dah sampai lepas isyak tu, okey, biarlah dia orang nak main, dah tak ada dah waktu tu, syaitan dah tak berkeliaran. Bukan tak ada syaitan, tapi syaitan tak berkeliaran. So waktu mereka berkeliaran tu maksudnya apa, tantashiru haina idin, maksud waktu tu adalah waktu yang kita kata waktu yang memang Nabi SAW bagi tahu benda gaib, benda yang kita kata memang syaitan berkeliaran. So memang mereka cari orang nak diganggu dan sebagainya, budak-budak kan, selalu budak-budak kan. So, kita kata bila dah sampai waktu fa idza dhahaba sa'atu min al-isya, bila sampai waktu isyak, dah pergi satu jam lebih isyak, maksudnya dah tengah malam sikit ataupun dah masuk waktu isyak tu, maka bagilah dia pun nak keluar main kat luar ke, nak naik basikal ke kat luar kan, kawasan. Tapi pastikan keselamatan dia orang lah, jangan pergi biar macam tu kan, budak-budak kan. Baik. Kemudian fakhul wa aghliq babaka, kemudian tutuplah pintumu ketika senja tadi, tutup pintu. Wadhkur ismallah, sebut nama Allah. Wa atfi masabihaka atau misbahaka, waktu malam, waktu nak tidur tu, waktu Nabi SAW perintahkan supaya padamkan lampu-lampu waktu nak tidur. Wadhkur ismallah, sebut nama Allah. Wa auki siqaaka wadhkur ismallah, tutup apa, tempat-tempat yang kamu minum air, siqa. Siqa ya, tempat apa, tempayan yang kamu minum air, tempat engkau simpan air. So kita sekarang ni Tupperware ke ataupun bekas air tu tutup. Tutup. Kerana apa? Kerana boleh jadi masuk binatang-binatang yang berbahaya, tikus ke apa benda kan, kita tak tahu kan. Cicak ke dia pergi masuk dalam tu, dia berenang, kemudian kita pergi minum. Tengok Nabi SAW ajar pencegahan, jaga kebersihan. Wa auqi siqaaka, tutup tempat bekas tempayan, orang dulu tu tempayan bekas kau simpan air untuk minum ke apa, tutup lah kan. Orang buat sekarang ni Tupperware apa semua dah ada siap penutup, gunakanlah, jangan zalim biar terbuka. Maksudnya di sini termasuklah juga benda-benda makanan yang lain, bukan minuman saja kan, garam, gula kan, tempat tu beli balang kan, jangan biar terbuka. Dia terbuka tu masuklah semut ke, masuk benda-benda lain kan, benda-benda cicak ke benda. So Nabi perintahkan jadi beli yang dah ada penutup kan. Benda tu makruf kan, semua kita tahu kan, benda yang kita kata semua orang akan tahu. Wazkurismallah, sebut nama Allah, bismillah. Supaya Allah Ta'ala turunkan keberkatan. Bismillah. Sebut nama Allah. Wa khammir ina'aka wazkurismallah, sama juga tempat kita mandi, tempat air yang kita gunakan untuk mandi dan sebagainya, minum air mandi dan sebagainya, tutup juga. Beli tempat, beli penutup tu tutup. Walau ta'rudu alaihi 'udan, walaupun kalau tak ada penutup, kalau tak ada duit nak penutup, tutup dengan tongkat. Tutup dengan tongkat tu pun, walaupun tak penutup semua, tapi tutup juga. Kerana nak ambil sunnah Nabi. Maksudnya Nabi kata walaupun terpaksa guna benda yang apa, yang tak komplit kan, maksudnya kata pecah sikit apa, tutup juga. Nabi SAW nak bagi tahu, maksudnya walaupun kamu tak mampu macam mana sekalipun, usaha juga untuk apa, guna walaupun dengan tongkat. Bukan maksudnya kita pergi beli tongkat
beli kayu ke tutup dengan kayu sebatang tu. Bukan maksudnya itu, tapi maksudnya nak bagi tahu macam mana sekalipun kamu susah kena tutup juga. Macam tu kan. Kena tutup juga. Macam mana sekalipun air yang kita minum tutup kan. Sebagainya. Baik. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan sebab dia. Fa inna syaitan la yaftahu mughlaqan. Kerana sesungguhnya syaitan takkan boleh buka benda yang ditutup. So ini kita kena faham. Pintu rumah yang kita tutup, syaitan tak boleh buka. Ini nas, hadis. Bila kita sebut nama Allah, bismillah, tutup pintu, syaitan tak boleh masuk lah. Tutup tingkap, tak boleh masuk. Jangan kita terpedaya dengan cerita filem-filem hantu yang apa kononnya dia boleh halimunan kan dia masuk, boom, dia masuk. Tipu semua. Kita percaya dengan hadis. Selamat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih. Fa inna syaitan la yaftahu mughlaqan. Syaitan dia tak boleh buka pintu. Tapi ustaz, bawah tu ada lubang, dia boleh masuk ke? Tak boleh. Bila kita dah sebut bismillah, tutup pintu tu, dia tak boleh masuk. Tapi ustaz, dia ada kat atas tu ada lubang tu, boleh masuk kot? Tak boleh. Nabi kata tak boleh, tak boleh. Bila kita tutup dengan nama Allah, bismillah, tutup pintu bismillah, tutup tingkap bismillah, dia tak boleh masuk dalam rumah. Kita nak percaya siapa? Nak percaya filem ke nak percaya Nabi Muhammad? Percaya Nabi Muhammad. Ini iman kita. Kalau kau pergi percaya dekat cerita-cerita hantu, memang kau mengarut lah, memang kau bodoh lah, senang cerita. Tak payah cakap banyak lah, cakap bodoh lah, senang kan. Jahil. Tapi ustaz, saya tengok dalam filem. Tak tengok dalam filem, memanglah semua dia boleh buat. Syaitan dia boleh siap apa, boleh masuk kan, boleh apa, pintu tu kan, boom, masuk. Iblis kan, hantu dia boleh masuk, jadi asap masuk lah apa benda kan. Itu cerita kartun. Kenapa kau pergi? Itu masalahnya orang kita, dia pergi dia pasal dia dah dirosakkan dia punya pemikiran tu dengan filem. Dia tengok filem hantu, dia kata hantu boleh masuk dalam rumah lah, masuk dalam melalui bumbung lah, masuk dalam. Engkau dah dirosakkan dengan pemikiran. Filem-filem Hollywood dah apa benda lah kan semua kan. Betul lah, itu yang jadi Dajjal pun dia nak takwil macam ikut filem tu. Sebab engkau dah memang penuh, otak kau tu penuh dengan filem. Ini susah orang macam ni, memang susah lah kita tu. Dia apa nak buat, kau berhenti tengok filem lah, tak payah kan. Orang lain pun tengok juga filem tapi tak ada sampai terpengaruh macam kau. Kan kadang-kadang kita geram kau. Kan benda semua betul-betul terpengaruh dengan filem. Sampai fitnah akhir zaman pun dia nak faham macam filem yang dia tengok. Wal'iyadzubillah. Nabi dah beritahu, fa inna syaitan la yaftahu mughlaqan. Syaitan dia tak boleh buka benda yang tertutup. So kalau kita tutup dengan nama Allah, so syarat dia dengan nama Allah. Bismillah, tutup. Bukan susah pun, ada kena pergi panggil ustaz nak pergi baca doa dulu, tak perlu. Nak kena duduk dekat pintu dulu, kena baca doa bismillah. Panjang-panjang tak, bismillah, tutup. Bismillah sambil tutup je. Bismillah, tutup waktu senja. Tutup pintu, tutup. Sunnah tu. Jangan kita remehkan benda ni. Sunnah. Dan Nabi bagi tahu dah, syaitan takkan boleh buka. Itu yang dikata bila kita sebut nama Allah tu, kan dia tak boleh masuk, dia pun tak ada tempat nak tidur. Itu cara dia. Cara kita nak lawan syaitan. Jangan bagi dia sikit pun peluang untuk dia masuk rumah kita. Sebut nama Allah waktu tutup. Ni sunnah ni, kena buat lepas ni. Siapa yang tak pernah buat. Tutup pintu senja tu, tutup pintu, tutup tingkap, bismillah, tutup. Bekas-bekas kalau waktu malam tu nak tidur tu kan, tutup bekas makan, bekas tutup kan. Itu kalau kita tengok balik apa dia makanan. Cuba tengok. Kita kan ada tudung saji. So tudung saji orang dulu-dulu kan dia tutup dengan dia macam petak kan, macam piramid kan, macam pekun tu. Dia macam ada kain kan. Orang dulu dia boleh letak kain kan. Tapi sekarang ni dah maju, so tutup tudung saji tu pun dia ada macam lubang-lubang kan, lubang-lubang. So kalau ikut logik, kalau ikut filem, syaitan boleh dia masuk dalam tu, dia boleh mengecikkan badan dia ke masuk kan. Tapi Nabi tak bagi tahu macam tu. Nabi bagi tahu tutup saja dengan apa pun, tutup saja dengan tudung saji ke, tutup makanan, air yang kita minum, tutup. Syaitan takkan boleh buka. Tak boleh buka. Dah Nabi kita tak boleh buka, tak boleh buka. So apa kita kita nak percaya kat siapa? Percaya kat Nabi lah. La yaftahu mughlaqan, dia tak boleh buka. So kat sini menunjukkan syaitan dia tak kuat lah. Tak kuat. Benda yang macam tu kalau kita sebut nama Allah dia tak boleh buka.
Janganlah kita terpedaya dengan cerita-cerita hantu. Cerita hantu ni semua karut, bohong. Lagi bagi dia seronok. Lagi dia orang ni dia pun takut dekat aku. Sebab tu kita jangan bagi biar syaitan ni dia dia rasa dia terpedaya dan juga kita anggap dia hebat dan sebagainya kan. Hadis yang berikutnya, hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, "Aghliqu abwabakum wa khammiru aniyatakum wa awqu asqiyatakum wa atfi'u surujakum fa inna asy-syaitana la yaftahu baban mughlaqa wa la yakshifu ghita'an wa la yahillu wika'an wa innal fuwaisiqah tadrimu al-baita 'ala ahlihi." Yani al-fa'rah. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi suruh tutup pintu-pintu kamu. Tutup pintu waktu senja, waktu malam, tutup. Jangan buka. Wa khammiru aniyatakum. Baik, katakan kalau nak buka juga jangan buka waktu tengah senja tu. Tutup waktu senja. Kalau nak buka juga katakan panas. Tunggu sampai waktu yang syaitan tak berkeliaran dah, waktu apa? Tengah malam atau bukan tengah malam atau apa? Waktu dah isyak tu kan. Kalau katakan ramai adik-beradik mari nak buka, tak ada masalah lah, itu tak ada isu lah sebenarnya. Katakan panas ke apa, buka je lah. Tak ada isu pun. Kita boleh masuk dah waktu tu kan, tak ada isu pun. Sebab Nabi SAW bagi tahu ni waktu kita nak tidur, waktu tengah senja tadi tu, ada sebab dia. Kemudian wa khammiru aniyatakum, iaitu tutup bekas-bekas minuman dan bekas-bekas makanan kamu. Wa uqu asqiyatakum, tutup bekas minuman. Wa atfi'u surujakum, tutup lampu-lampu kamu. So zaman dulu dia pakai lampu minyak tanah kan, lampu minyak tanah. So ada api, betul ada api. So Nabi SAW takut tikus ke apa-apa ke dia akan datang, kemudian dia akan bagi terbakar lah, disebabkan oleh api yang ada tu akan terbalik dan sebagainya. Maka sebab itu Nabi perintahkan supaya dipadam kan itu. Sebab tu sebahagian ulama dia kata ini hanya zaman tu saja kan. Zaman kita ni dah pakai lampu elektrik ni tak payah tutup. Tapi sebahagian ulama dia kata tak, walaupun lampu elektrik dia still api juga kan, dia current. So tutuplah kan untuk jimatkan elektrik kan, untuk satu lagi tak bagus juga dari sudut kesihatan kalau kita tidur dah boleh bawah lampu dan sebagainya. Itu adalah kajian pula kan. Wallahu taala alam lah, kita bukan nak cakap panjang isu tu, tapi nak bagi tahu tutup jugalah kan, sebab ialah lebih baik kita tidur dalam keadaan gelap, dalam keadaan dia lebih tenang kan, lebih. Kalau ada lampu ni satu hal, kalau nak beli nak pasang lampu tidur ke okey boleh, tak jadi isu. Tapi pastikan benda tu selamat lah, kan. Mesti lampu tu mesti kena lepas lah sirinya dan sebagainya, takut jadi kebakaran litar pintas dan sebagainya. Itu juga ada, tengok Nabi SAW bagi tahu ni, sunnah Nabi ni dia merentasi zaman tau. Walaupun kita anggap macam itu zaman dulu macam terbakar kan, takut terbakar minyak tanah tu dan sebagainya. Tapi benda tu sebenarnya praktikal sampai zaman kita ni, practically dia benda yang boleh diamalkan. Kan, walaupun kita sekarang ni zaman elektrik, tapi still kita kena jaga penggunaan elektrik tu lah, supaya tak berlaku kita kata overheat ke apa benda ke, ataupun litar pintas apa, still kita kena berwaspada kan. Sebab tu kita tidur, kita tutup lampu. Kalau nak pakai lampu yang agak malap kan, lampu yang tak terang sangat, ataupun dari sudut, ialah kita nak kena jaga kan, nak kena jaga benda tu. Baik, jadi itu adalah perintah kan. Perintah yang kita kata asalnya adalah benda yang kita kata balik kepada keharusan lah, benda yang Nabi SAW perintahkan. Dan wa innal fuwaisiqata tadrimu al-baita ala ahli. Kerana apa fuwaisiqah ni tikus ni dia akan khianat, dia akan buat kerosakan, dan benda tu dia akan masuk ke dalam air, dia akan curi makanan ke, akan masuk dalam tempat minum kita ke benda kan. Dan dia juga boleh menyebabkan kebakaran kalau kita tak tutup lampu macam yang zaman dululah, lampu minyak tanah dan sebagainya tu. So sebab tu Nabi SAW perintahkan untuk dipadamkan. Baik, itu asalnya kan. Baik, kemudian dalam hadis yang lain diriwayat Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtani fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan wa lam yusallit alaihi." So ini janji Nabi SAW. Nabi kata kalau salah seorang kamu nak mendatangi isterinya, nak menggauli isterinya, maka bacalah doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtani. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan. Jauhkanlah syaitan daripada apa yang kau rezekikan kepada aku ataupun kepada kami.
Kerana kata Nabi SAW, kerana di antara kedua, fa in kana bainahuma waladun, kalau Allah Taala takdirkan adanya anak yang akan direzekikan melalui pergaulan ataupun pergaulan tersebut antara suami dan isteri ini, Allah takdirkan adanya anak daripada pergaulan tersebut, syaitan tidak akan memudaratkan anak tersebut, dan anak tersebut tidak akan dikuasai, didominasi oleh syaitan. So ini orang kita tak, orang ramai, orang zaman sekarang ni dia kira dia kita kata apa, dia tak tengok benda-benda macam ni, benda-benda yang yalah dah tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul, satu hal lah. Orang kafir kan memang orang tak nampak lah benda ni. Tapi orang yang Islam sendiri pun tak mengamalkan sunnah ini. Selalu kalau kita tengok, ini antara perkara yang diabaikan. Sebab itu kenapa kalau kita tengok kita kata adab-adab dalam Islam ini, dia meliputi seluruh kehidupan kita. Sampai kita nak mendatangi isteri pun kena minta Allah Ta'ala lindung daripada syaitan. So bukan benda yang kita boleh remehkan. Sebab itu juga kalau kita tengok balik dalam hadis yang berikutnya daripada Ibn Abbas lagi, amma law anna ahadun idza ataha faqala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan wa razaqtana faruziqa waladan lam yadurruhu syaitan. So dalam lafaz yang lain dia sebut bismillah. Sebab itu ulama istinbat, kenapa kena sebut bismillah? Sebab waktu kita menggauli isteri kita, sebab itu dilarang juga untuk kita, maksudnya kita kena tutup, maksudnya kena tutup, jangan buat dengan terbuka kan. Maksudnya kena tutup dalam bilik pun, kena tutup dengan selimut dan sebagainya, jangan buka terbuka. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok balik, Nabi SAW ajar kata untuk sebut bismillah. Kalau sebahagian ulama kata dia dah dalam bilik, terbuka lah, tak apalah nak buka aurat apa semua kan. Tetapi sebahagian ulama lagi berhati-hati tau. Maksudnya kena pakai lagi, maksud tutup dengan selimut dan sebagainya. Sebahagian ulama lagi kata tak apalah, dah duduk dalam bilik, tak ada orang tengok. Antara aurat dia adakah boleh dibuka? Buka je lah, sebahagian ulama kata itu kan. Tetapi kalau kita tengok balik dalam hadis ni, Nabi bagi tahu bismillah. Nabi suruh sebut bismillah. Sebab dalam hadis Ali disebutkan bismillah ni, antaranya fungsi bismillah adalah penghalang antara mata-mata jin dan syaitan dengan aurat kita. Sebab tengok bismillah disebut dalam riwayat satu lagi dengan lafaz bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Sebut bismillah. Ya Allah, jauhilah kami daripada syaitan, jauhilah syaitan daripada apa yang kau rezekikan kepada kami. Jauhilah syaitan terhadap apa yang kau rezekikan kami. Ini anak yang kamu dah takdirkan untuk kami dapat. Sebab tu kalau direzekikan kepada kedua pasangan itu anak, maka tidak akan memudaratkannya syaitan. Ini janji kalau kita amalkan sunnah. Baik. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari lagi, hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, yaq'udu syaitan atau ya'qudu syaitan atau yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqad. Idza huwa nama thalatha 'uqad. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqad. Baik, syaitan dia akan mengikat, dia akan mengikat di kita kata dia akan mengikat, kata di sini qafiyah, dia akan mengikat daripada belakang leher lah. Qafiyah ni di belakang tengkok sini. Syaitan akan mengikat salah seorang di kepala, di belakang tengkok, salah seorang di kalangan kamu ketika kamu tidur dengan 3 ikatan. So dia belenggu kita di 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha. Kemudian dia akan tarik. Dia akan tarik. So dia akan tarik. Alaika lailun tawilun farqat. Dia kata, hendaklah engkau tidur. Malam yang panjang ni, tidurlah, tidur kan. So, dia suka kita tidur. Fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat uqdatun. Kalau kita terjaga, kita bangkit daripada tidur, kemudian kita sebut nama Allah, so baca doa bangun tidur ataupun zikir yang Nabi ajar ketika kita terbangun. Rujuklah pada zikir-zikir yang kita diperintahkan untuk baca ketika kita terbangkit malam ataupun kita dah jaga. Maka kalau kita sebut nama Allah
in hallat uqdatun, akan terputus satu ikatan. Satu. Dia ada 3 ikatan, so dia putus satu. Fa in tawadda'a in hallat uqdatun. Kalau kita bangkit, kita ambil wuduk, kita cabut satu lagi ikatan. So waktu kita ambil wuduk tu jadi ringan kan? Jadi ringan. Kita dah bangkit. Bangkit satu kita baca doa. Alhamdulillahillazi apa dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca doa katakan. Jadi kita akan rasa fresh waktu tu. Kita akan rasa maksudnya satu ikatan telah tercabut. Tapi ada 2 lagi ikatan. Kadang-kadang ada orang dia dah baca doa tu dia macam Allah. Dia ada lagi syaitan tarik-tarik gitu. So dia kata tidurlah kejap, awal lagi tidur balik. Kan? Itu yang jadi tu. Sebab dia tak bangkit terus dia ambil wuduk. Dia kena bangkit terus ambil wuduk. Kalau dia dah bangkit sebelum subuh tu, dah bangkit awal katakan, bangkit untuk apa? Untuk biasakan dia bangkit awal kan. So bangkit juga untuk apa? Terus apa? Kadang-kadang kita kan kadang letih ke apa kan. Kadang kita bangkit dah awal ni tapi tidur balik. Itu masalah ni. Syaitan dah berjaya. Satu ikatan kan. Baik. Dia walaupun kita dah sebut zikrullah tapi kita tak bangkit ambil wuduk tu. Sebab tu bangkit ambil wuduk. Maka ambil wuduk, mandi dan sebagainya masuk kan. Mandi sebagainya. Maka akan in hallat uqdatun. Kalau tak mampu tak mau mandi ambil wuduk je lah kan. Ambil wuduk. Apa dia? Akan tercabutlah satu uqdah, satu ikatan. Fa in salla in hallat uqdahu atau uqaduhu kulluha. Kalau dia bangkit dia solat habis. Tiga-tiga tu yang last ikatan tu pun akan tercabut juga. Semuanya akan tercabut. Baik. Kemudian apa? Dikatakan di sini apa dia? Fa asbaha nashitan tayyiban atau tayyiban nafsi. Maka dia akan bangkit dalam keadaan yang cergas. Jiwa pun akan baik. Semangat. Wala asbaha wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau dia tak bangkit solat dan sebagainya, tidur sampai ke subuh, bangkit lewat dan sebagainya, maka jadilah apa? Jiwanya itu jadi buruk ataupun kita kata jadi malas, jadi malas. Itu kita jadi malas. So dia bergantung kepada sejauh mana bangkit awal atau tak. Sebab tu kalau kita tengok balik orang kafir, mereka tak ada benda-benda ni kan, tapi mereka bangkit awal. Mereka bangkit awal buat apa? Pergi yoga, pergi senaman kan. Tapi kita bangkit awal, kita solat, kita sembah Allah. Kita solat. Ada soalan ni, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang percaya orang yang tidur dalam masjid jin boleh angkat keluar? Ada ke jin boleh angkat orang? Tak boleh lah. Kita kata itu semua tu cerita kartun itu kan. Cerita kartun maksudnya angkat keluar, sampai angkat keluar tu tak adalah sampai angkat keluar. Mungkin dia tidur tu dia sendiri yang berguling-guling kan. Sampai keluar tu tak ada. Kita tak kita kata tak. Yelah kita kata tak apa. Yelah masalahnya kalau dia boleh angkat sekalipun, yelah apa masalahnya kan? Tak ada isu pun kat sini. Maksudnya yelah kita kata jin ni dia adalah kemampuan-kemampuan yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, tapi tak adalah sampai kita kena anggap benda-benda yang pelik berlaku tu semua kita nak kaitkan dengan jin kan. Baik, sebab tu kadang-kadang kita benda ni macam bagi orang awam, kita janganlah sampai, maksudnya tak payahlah kita cerita benda-benda yang pelik ni untuk menggerunkan orang awam kan. Kalau kita bagi tahu harus je, boleh je berlaku, itu cukup lah kan. Tapi tak payahlah sampai tahap macam menggambarkan jin, syaitan ni hebat sangat kan. Dia boleh buat semua benda kan. Taklah sampai semua benda dia boleh buat. Baik, sebab tu kalau dia boleh tipu, dia boleh membuat tu, bagi orang-orang yang jadi wali dia kan, orang percaya dekat dia, orang yang takut dekat dia boleh lah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah daripada Nabi SAW, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthir thalatha fa inna asy-syaitan yabitu ala khayshumi." Apabila salah seorang di kalangan kamu bangkit daripada tidurnya, maka hendaklah dia berwuduk. Falyastanthir thalathan. Maka hendaklah dia istinthar. Yang ini masuk ke air ke dalam lubang hidungnya dan kemudian dibuang air dari lubang hidungnya 3 kali. Kerana sesungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya. Khayshumi, ini rongga hidung. So kat sini isbat maksudnya syaitan dia ada dalam, dia boleh berada di dalam rongga badan kita. So isbat. So Nabi bagi kita syaitan bermalam di lubang hidung kita. Tempat yang kotor kan, tempat yang kotor dia suka. Baik. Itu menunjukkan syaitan dia apa? Dia walaupun kita dah macam mana sekali kita tutup pintu tadi, dia still ada dekat, dia ada dekat badan kita.
Sebab apa? Sebab dalam hadis lain Nabi bagi tahu dia mengalir di dalam pembuluh urat-urat darah kita. Majrad dam Nabi bagi tahu. So dia ada. Ada juga ulama yang kata maksudnya dia ada connection dengan kawasan tu. Tapi yang sahihnya kita beriman dengan zahir hadis, memang dia ada lah. Macam mana? Tak payahlah fikir kan. Kalau keberadaan contohnya benda yang kecil boleh masuk dalam lubang hidung kita percaya. Kalau syaitan yang halus yang Allah Ta'ala ciptakan, memang dia ada kemampuan untuk duduk dalam lubang hidung kita. Apa masalahnya kan? So kita akan tengok nanti kaitannya dalam perbahasan kisah Nabi Adam nanti. Sebab tu kenapa Ana pilih untuk kita baca Al-Bidayah wa Nihayah ni, bab syaitan ni sampai habis. Sebab kita nak bagi tahu apa kaitan-kaitan dia dan macam mana kita nak praktikkan apa yang Nabi SAW perintahkan berkenaan dengan sunnah-sunnahnya. Baik, ada orang tidur buka lampu sebab kalau terang dia senang boleh bangun tahajud. Kalau tutup lampu sedang tidur payah nak bangun buat tahajud. Macam tu. Tak ada masalah. Dia sebab itu kita kata dia perintah Nabi SAW tadi. Sebab itu ulama bahas kan, adakah perintah ini dia bersifat lazim atau bersifat wajib. Sebab itu kalau kita tengok balik, dia balik pada keadaan ketika itulah. Sebab tu kita kata kita dah bagi tahu tadi, pada zaman Nabi SAW orang tak guna lampu elektrik, orang guna lampu api, lampu minyak tanah, lampu minyak, lampu yang ada api. Kalau maksudnya kalau tikus ke apa lalu kan, dia boleh jatuh tu dekat apa kain ke, dekat apa cadar katil ke kan. Kalau zaman dulu tak tahu ada cadar ke apa kan. Tapi boleh kena kain ataupun boleh kena rumah, lepas tu terbakar kan, boleh terbakar. So dia boleh memudaratkan. So, jadi kita kat situlah pentingnya kita kena tengok peredaran satu perbezaan zaman dan perbezaan apa hakikat atau realiti benda tu kan. Sebab itu dibahaskan oleh ulama. Maksudnya apa, tutup apa dia tengoklah keadaan. Kalau keadaan maksudnya dia tak jadi benda tu, taklah kita kata benda yang mesti kena buat, wajib. Sebab itu sunnah ni pun kita kena faham, bukan semua sunnah tu benda yang wajib kita kena buat. Semua sunnah ni dia ada yang harus, ada yang dia tengoklah. Sebab tu kita kata kalau keadaan kita yang kita selesa untuk tidur dengan keadaan terang, kerana kita senang nak bangun tahajud dan sebagainya, kita pulang, buka je lah lampu. Tapi pastikanlah apa benda tu memang selamat lah. Maksudnya kita tak ada lah benda-benda yang yang ada alamat ataupun tanda-tanda menunjukkan benda tu akan menimbulkan kemudaratan dan sebagainya kan. So itu kena refer balik lah pada betul ke ada kajian kata buka lampu ni dia ada efek yang negatif, efek yang tak baik. Kena refer pada doktor lah, betul ke? Kan. Kena tanyalah pula kena ahli ilmu yang lain kan. So dari sudut kesihatan betul ke? Ataupun hanyalah rumours ataupun hanyalah bersifat sudur, benda-benda yang tak ada kajian, yang hanya kata-kata orang kan. Itu dia kena balik pada tu. Tadi terpulang lah, maksudnya kita kata terpulang. Benda tu taklah kita kata sebab kita faham daripada konteks hadis tu berbeza. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Jadi kalau kita buka lampu tu, kita tidur boleh membangkitkan kita untuk solat tahajud, kita rasa benda tu adalah membantu kita, tak ada masalah. Silakan. Sebab dia tak ada kaitan dengan hadis yang perintahkan apa untuk tubadiyah. Tetapi sebahagian ulama kata ada kaitan. So still guna. Tapi bagi sebahagian ulama lagi kata tidak kan. Sebab itu waktu tu saja. Baik. Perbezaan dari sudut apa penggunaan lampu tu kan. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan kepada Nabi SAW seorang lelaki yang tidur malamnya sampai pagi. Tidur daripada malam sampai pagi, tak bangkit subuh. Apa kata Nabi? Zaka rajulun bala syaitanu fi udhunai. Itulah laki ini syaitan telah kencing dekat telinga dia. Dalam riwayat Nabi kata dari salah satu telinga dia. Baik, ini menunjukkan apa? Syaitan kencing dekat orang yang tidur tak bangkit-bangkit. Subuh ke laut subuh pukul 8, pukul 7:30 subuh. Pukul 9 kadang subuh. Ini syaitan dah kencing dia. Syaitan nak kencing kat dia. Baik. So sebab itulah apa? Kalau kita tengok balik, ini ada benda-benda yang berkait dengan syaitan kan. Dengan syaitan. Baik. Sama juga macam hadis yang berikutnya disebutkan tentang idza nudiya bis-salah adbara syaitan wal hudurat fa idza qudiya aqbala fa idza thuwiba biha adbara fa idza qudiya aqbala. Baik, kita dah habis waktu 11:19 ni ada kelas Ustaz lepas ni.
Baik, kita tengok kejap nak tengok balik ada lebih kurang berapa muka surat lagi yang cerita tentang fitnah syaitan ni kalau kita nak tengok dalam Bidayah wa Nihayah yang asal. Tetapi ana rasa kalau kita tengok balik kita akan tengok nanti apa lagi hadis-hadis yang berkait dengan syaitan. Yang ni ana rasa dah berulang. Ada benda yang kita dah ulang. Contoh macam qarin dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, minggu depan insya-Allah kita akan masuk bab baru, iaitulah bab ma warada fi khalqi Adam alaihi salam. Ataupun dalam ringkasan kita, khalqi Adam alaihi salam. Kita akan masuk bab penciptaan Adam, Nabi Adam alaihi salam. So hari ini maksudnya kita selesailah membincangkan tentang syaitan, penciptaan syaitan, jin dan syaitan. So kesimpulannya mudahlah, apa yang kita dah sampaikan dalam ana rasa jin dan syaitan ni agak panjang juga. Macam malaikat itu pun kita panjangkan sikit, ada benda-benda yang kita sebutkan. Yang ni kita nak bagi tahu maksudnya kesimpulannya di sini, jin dan syaitan ini adalah makhluk daripada makhluk-makhluk Allah yang tak perlu kita nak takut. Kita tak perlu nak takut. Apa yang kita kena buat, ikutlah perintah Nabi SAW. Petunjuk-petunjuk yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, dan dengan jaminan kita ikut perintah Allah, syaitan tak akan boleh kuasai kita. Syaitan tak akan boleh sesatkan kita dengan janji Allah. Dengan janji Allah. Dia bukan boleh ganggu kita dengan gangguan-gangguan yang sedikit, was-was dan sebagainya, tetapi dia tak boleh menguasai kita. Itu yang paling penting lah, kesimpulan daripada kita bahaskan tentang penciptaan jin dan syaitan. Baik. Jadi ana rasa cukup setakat itulah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.